Alhamdulillah kami membawakan seterusnya kepada Auda segmen wawancara yang pertama, segmen cyber security yang sudah setentunya mempunyai peminatnya tersendiri. Betul Hari ini sekali. kami akan membawakan satu tajuk yang tidak kurang menariknya ada penonton. Kita ni akan bercerita ni Sarina dengan ada penonton dengan seorang tetamu yang telah pun kita jemput khas ke studio untuk memberigakan lagi, menerangkan lagi mengenai dengan forensik digital. Jadi apakah sebenarnya forensik digital ini yang akan Tani ceritakan. Jadi pastikan terus saja bersama Rampai Pagi untuk hari ini. Dan yang telah pun kita jemput alhamdulillah ke studio hari ini untuk sama-sama lagi menerangkan mengenai forensik digital ialah Yang Mulia Tuan Muhammad Hazmi Haji Azman Nul Hadi, merupakan seorang penganalisa forensik digital. Apa kata kita terus saja sapa beliau. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kesempatan kita ni ya. Alhamdulillah sehat. Sehat ah? Alhamdulillah. Jadi kesempatan kita ni untuk lebih mendalami dalam dunia pendigitalan ni ataupun dunia teknologi terkini atau ada forensik. Sebenarnya forensik ni berkaitan dengan itulah biological lah tu tapi ini pun digital ni pun ada jua unit forensiknya. Mungkin dalam hal ni tuan dapat diterangkan dululah sebagai mukadimah mengenai dengan topik yang cuba kita ni rantangkan hari ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat pagi kepada Tuan Dini dan Puan Sarina serta para penonton Rampai Pagi pada hari ini. Terlebih dahulu, pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan wawancara Rampai Pagi pada hari ini dan juga memberi peluang kepada pihak kami untuk berkongsi maklumat tentang topik berkaitan dengan digital forensik. Bercakap mengenai dengan digital forensik ni tuan, mungkin boleh diterangkan kepada ada penonton yang menonton Rampai Pagi hari ini tuan mengenai dengan mungkin kalau boleh diceritakan mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak Makmal Digital Forensik Kebangsaan. Apa sebenarnya yang dilakukan di sana mengenai dengan forensik ini tuan? Okey. Untuk maklumat para penonton, Makmal Digital Forensik Kebangsaan atau dikenali sebagai National Digital Forensic Laboratory, NDFL untuk short, merupakan salah satu di bawah Cyber Security Brunei selain daripada unit Cyberwatch dan unit Bruser. NDFL, National Digital Forensic Laboratory, juga berfungsi sebagai pusat kecermelangan dalam pemudah cara segala bentuk penyiasatan forensik digital dengan memberi akses eksklusif kepada agensi-agensi undang-undang dan penyiasatan yang tertentu. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh NDFL di antaranya adalah seperti pengurusan kes management, forensik komputer forensik, forensik telefon pintar, mobile forensik, forensik video forensik, pelanggaran keselamatan cyber security breach, perkhidmatan pemulihan data recovery dan juga perkhidmatan persanitasian media sanitization services. Jadi itu yang dimaksudkan ya antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak Makmal Digital Forensik Kebangsaan ataupun NDFL. Dan dalam hal ini juga apakah agaknya proses di antara pihak agensi undang-undang dan juga NDFL sendiri apabila menerima bukti, apa antara hal yang dilakukan seterusnya? Kami mempunyai beberapa proses. Pertama sekali, pihak berkuasa hendaklah memiliki surat rasmi dari pihak atasan mereka yang mengatakan bukti-bukti tersebut adalah dari hasil tangkapan suspek dan ditujukan kepada pihak NDFL untuk dianalisa. Ini adalah mengikut protokol. Kemudian bukti tersebut perlulah dibungkus ke dalam beg khas, iaitu dikenali sebagai anti-static bag, di mana ianya berfungsi untuk melindungi bahan bukti dari pelepasan statik atau dikenali sebagai static discharge. Kerana statik boleh menjejaskan bukti elektronik. Ini bermaksud beg ini adalah untuk melindungi bukti dari kerosakan. Seterusnya, di pihak NDFL pula, kami sebagai analisa perlu mencatat kesemua maklumat terperinci tentang bukti-bukti yang disampaikan tersebut menggunakan borang khas yang disediakan. Kalau kita menerima bukti seperti telefon bimbit, maklumat seperti model telefon, nombor bersiri, termasuk kondisi bukti tersebut dan lain-lain. Terakhir sekali, bukti akan diletakkan dalam bilik khas
dengan persekitaran kawalan yang bersesuaian atau dikenali sebagai controlled environment. Ini bermaksud keperluan bilik tersebut mempunyai aircon, CCTV, kawalan akses untuk memasuki bilik tersebut. Ini hanya kepada kaki tangan yang tertentu saja yang boleh masuk. Yes, authorized. Walaupun NDFL ada banyak kaki tangan, hanya kaki tangan yang tertentu saja. Betul. Laku jika sekiranya salah satu analisa kami ingin membuat siasatan lebih lanjut terhadap bukti tersebut, perlulah mencatat pada dokumen chain of custody. Ini adalah spesifik term chain of custody untuk mengukuhkan aliran bukti. Ianya adalah untuk memastikan integriti bukti dan Mahkamah Undang-Undang bahawa bukti tersebut adalah sahih. Jadi itu di antara proses itu apabila tadi menerima bukti dan bagaimana bukti itu dijaga agar dipelihara agar tidak tercemar bukti itu tuan. Jadi mungkin kalau boleh diceritakan lagi, diberikan lagi sedikit penerangan. Tadi kita sudah bercerita mengenai bukti, cara pengendalian bukti, bahan bukti tersebut dan juga apakah digital forensik. Tapi mungkin seterusnya untuk lebih menerangkan mencerahkan lagi pengetahuan kita ni bersama mengenai dengan forensik. Kalau boleh kita kongsikan tuan, menurut pengalaman BIS kita sendiri, kalau ada kes-kes yang telah pun diselesaikan menggunakan kaedah forensik digital. Okey. Terima kasih Tuan Denny dengan Puan Sarina. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, ada baiknya saya memberi penerangan serba sedikit apa yang dimaksudkan dengan kaedah digital forensik, forensik digital. Secara ringkasnya, kaedah ini bermaksud satu proses perolehan maklumat dan data dari peralatan digital seperti telefon bimbit, komputer, pendrive dan lain-lain dengan menggunakan sebagai sistem peralatan khusus untuk membantu dalam penyiasatan. Itulah maksudnya digital forensik lah. Digital forensik. Jadi barangkali ada contoh kes. Memang ada contoh kes lah. Macam Tetapi di sini saya akan mengambil satu contoh kes yang sebenar yang berlaku di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat. So pada 6 Disember 2014, responden pertama, maksudnya pihak bombal itu atau ambulan, menerima panggilan laporan mengenai kenderaan terbakar. Akan tetapi apabila mereka tiba ke tempat kejadian, mereka malahan menemui seorang wanita berumur 19 tahun bernama Jessica Chambers. Dalam keadaan terbakar di seluruh tubuh badannya bersebelahan dengan kereta terbakar tersebut. Namun keesokan harinya beliau meninggal dunia disebabkan kecederaan parah beliau. Di tempat kejadian, kunci kereta dan telefon bimbit Jessica Chambers ditemui dan kini dianggap sebagai bahan bukti pasal kita jumpa kan. Beberapa suspek telah disiasat. Akan tetapi kes tersebut menemui jalan buntu. Artinya sudah suspek tersebut di soal siasatan memang nada jalan lah, macam dalam buntu. Dan dapat disalahkan daripada pihak suspek tersebut lah. Dengan pendekatan, ini sebelum ni belum ada menggunakan kaedah digital forensik. Sekarang dengan pendekatan penyiasatan melalui kaedah forensik digital, kes siasatan telah menemui maklumat terbaru dari rekod telefon bimbit Jessica. Maksudnya telefon lah, bahawa orang yang terakhir Jessica bercakap adalah seorang lelaki bernama Quentin Tellis. Setelah disoal siasat, Quentin dibebaskan daripada senarai orang yang disyaki. Akan tetapi, siasatan lanjut menendahkan bahawa ceritanya adalah rekaan. Disebabkan, memang ada sebab tu. Disebabkan maklumat baru, ada baru lagi, yang didapati iaitu data lokasi telefon bimbit Jessica dan Quentin menunjukkan arah yang sama. Mereka berada di lokasi pada hari dan waktu yang sama pada hari kejadian berlaku. Maksudnya orang yang terakhir Jessica berjumpa adalah Quentin. So ini adalah menunjukkan dengan menggunakan kaedah forensik digital, maklumat yang mereka dapati adalah satu, rekod telefon. Kedua, data lokasi. Data lokasi GPS itu sekarang kalau kita menggunakan telefon bimbit kan untuk menggambar, memang dia akan membagi satu lokasi lah, bukan
yang accurate, tetapi memang agak-agak lah locationnya di mana. Okey. Selain itu, DNA Quentin juga ditemui pada kunci kereta Jessica yang mula-mula sekali kita jumpa, telefon bimbit dan kunci kereta yang di tempat apa tu? Kenderaan tersebut terbakar. Untuk mengukuhkan lagi bukti tersebut, rakaman pengawasan CCTV menunjukkan kereta Jessica berada di berhampiran di rumah Quentin pada hari kejadian. So dari sini kita nampak kita boleh menyebutkan bahawa tanpa kaedah siasatan forensik digital, kes ini tidak akan mungkin dapat diselesaikan. Jadi petunjuk-petunjuk untuk mencari siapa pelakunya tu dapat dipecahkan melalui forensik digital. Jadi di sini tadi ada menyatakan mengenai antara siasatan dilakukan adalah dan terdapatnya bukti itu melalui data lokasi GPS. Tapi tadi tahu kan GPS ni tadi boleh ubah settingnya kepada off. Boleh. Jadi adakah melalui kaedah forensik digital walaupun data GPS itu di off masih dapat di trace? Macam mana tu kaedah tu? Dari pengalaman, walaupun kita off, memang sentiasa akan on lah dalam background. Sebenarnya? Okay. Memang walaupun yang saya maksudkan tadi, walaupun tidak accurate, memang ada pinpoint areanya lah. Di mana macam yang itulah. boleh mendetek devices atau macam itulah. Okey, jadi itulah betapa orang majunya teknologi masa ni tu. Jadi kalau Serena dan Tuan apabila kita ni amati cerita tu tadi memang cukup menarik sekali. Memang kegunaan penyerang digital forensik digital ni dalam menyelesaikan sesuatu kes ni Tuan. Mungkin Tuan rampai pagi hari ini ada yang menonton mungkin anak-anak yang masih memikirkan kerjaya, apa kerjaya yang ingin dicuburi. Mendengar perbualan kita ni hari ini mungkin terdetik di hati macam syoknya syoknya babahat. Forensik katanya macam dalam TV atau dalam drama tu orang menyiasat-menyiasat dan sebagainya. Itulah. Mungkin boleh diceritakan kepada penonton kita ni hari ini khususnya golongan muda yang masih lagi memikirkan kerjayanya. Apakah sebenarnya kriteria ataupun mungkin dari segi academic qualification yang barangkali ni Tuan untuk menjadi seorang ahli forensik digital. Okey, kriteria yang diperlukan adalah tertakluk kepada jawatan yang dipohon. Untuk maklumat digital forensik kebangsaan NDFL, kriteria yang kami perlukan adalah sekurang-kurangnya mempunyai sijil ijazah sarjana muda ataupun dikenali sebagai sekarang bachelor degree dalam bidang yang berkaitan. Pemohon juga mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam bidang IT atau komputer. Sekiranya pemohon tersebut mempunyai pengalaman sijil atau kerja pembelajaran dalam digital forensik atau mana-mana sijil IT yang berkaitan, ianya merupakan satu kelebihan. Maksudnya untuk mengapply menjadi ahli digital forensik perlulah mendapati background dalam IT. Kalau boleh ditanyakan Tuan, kalau di negara kita ni sendiri, negara Brunei, berapa banyak sebenarnya orang tempatan yang mungkin bertugas sebagai jawatan ahli digital forensik Tuan? Dari kalau di CSB sajalah. CSB sahaja. Kebanyakan kaki tangan di CSB adalah background IT. Tetapi di Brunei Darussalam kalau dilihat orang bandar-bandar ada capability. Kes IT, background IT ni memang banyak. Tapi spesifik kepada digital forensik memang kurang ada lah, tapi tidak banyak lah. Tapi sekarang Brunei Darussalam alhamdulillah di salah saya di Universiti Brunei Darussalam telah mengoffer kursus cyber security. Kalau tidak silap saya lah. Sebab kita ni melihat sebenarnya melalui hasrat dan keperluan negara tu memang isu ataupun aspek keselamatan ataupun antaranya yang masa ini lagi orang dunia sudah semakin apa yang dikatakan sebagai IR atau artificial intelligence AI. Jadi kita ni memerlukan kepakaran daripada generasi kita ni dalam khususnya dalam bidang yang boleh menguasai AI artificial intelligence ni. Jadi
sesuatu yang mungkin mencabar, kerja yang mencabar tetapi seronok barangkali. Seronok. Memang seronok. Memang Mungkin challenging orang lah. boleh bermula, kalau anak-anak misalnya boleh bermula walaupun orang tu suka gaming. Ya kadang-kadang gaming ini akan mengembangkan cara pemikiran dan penganalisaan. Tapi tadi asuh dan asah lagi mereka ni untuk lebih pakar dalam bidang IT. InsyaAllah boleh jadi pakar. InsyaAllah boleh. Baik, sebelumnya Johnny Tuan, apa soalan lazim yang sering kali ditanyakan oleh orang ramai yang berkaitan dengan digital forensik? Apa Okey. sebenarnya? Kalau telefonku pecah ni, dapat ke dia disiasat dan semata ke tak? Waktu kami membuat satu pameran Ya. baru-baru ini di MICE, MYCE, Media Conference Exhibition ICC di ICC. 2022 Ya. dan sebelumnya. Soalan yang sering ditanyakan oleh orang ramai adalah, ini soalan paling mahal lah. Adakah saya boleh menghantar telefon saya untuk dianalisa? Maksudnya kalau Menyerah diri diri macam itulah. Jawapannya tidak. Malangnya tidak. Perkhidmatan ini adalah untuk agensi-agensi undang-undang tertentu sahaja. Ya. Tetapi perkhidmatan yang boleh orang ramai boleh menghantar adalah, dia yang dibukakan pada orang ramai adalah pemulihan data recovery. Kalau jika sekiranya orang ramai menghadapi satu masalah Crash dengan hard disk mereka, memory card, macam memory card SD card tu kan, sama pen drive, bolehlah menghantar untuk menjadi kalau sekiranya hilang ataupun rosak, boleh di recover balik data tersebut dengan perkhidmatan kita ni lah, pemulihan data. Tapi kalau kami minta analisa sahaja tu nada tu, ia memerlukan dokumen-dokumen rasmi Yes. Hanya kepada pihak undang-undang lah saja. Menggunakan. Walaupun ia terhad kepada penggunaan digunakan oleh pihak undang-undang, pihak berkuasa sahaja, tapi di antara servis yang ditawarkan juga mungkin menarik perhatian juga penonton harian ni. Mungkin ada yang tertanya, bisa saja perkhidmatan atunya, macam manakah mengontak ni tuan? Itu sekarang akan saya beritahulah macam mana mengkontak. Itu akan last kali saya beritahulah di mana kontak. Tapi ada lagi satu soalan. Kalau sekiranya akaun media sosial saya dihack, itu saya percaya antara soalan lazim kali. Itu pun samalah. Memang soalan yang tersebut adalah, jika akaun media sosial saya seperti Instagram telah dihack, di manakah saya patut melapor? Yang ini sudah boleh melapor kepada pihak salah satu unit di Cyber Security Brunei, iaitu BRUSET, yang beroperasi 24 jam di talian. Boleh di call 245 8001 245-8001 talian 24 jam tu untuk sebarang aduan tentang kalau penggodaman ataupun dihack okey. Dan barangkali juga ada yang ingin ditambah daripada pihak tuan sendirilah berkenaan dengan topik kita hari ini. Yang saya akan menyambung balik lagi tu dia. Soalan seterusnya yang lazim sentiasa ditanya oleh orang ramai, jika sekiranya ada aktiviti jenayah bahagian cyber, bolehkah saya melaporkan kepada pihak CSB? Tidak. Jawapannya tidak. Sudah harus melaporkan kepada pihak berkuasa, iaitu pihak polis di Raja Brunei. Mesti juga ikut channel lah. Memang ada protokolnya lah. Mungkin dari sana akan dilaporkan kepada pihak tuan. Dipanjangkan. Macam itu, bukannya sekatilah mengantar semata saja. Memang ada kategori-kategori peringkat jenayah juga yang pasti akan dirujuk oleh pasukan polis Raja Brunei untuk dipancangkan dan seterusnya dilakukan forensik digital daripada CSB. Baik, untuk akhirnya bagaimana menghubungi pihak tuan? Yang di sini yang kita berbalik semula ke yang data recovery service, pemulihan data. Okay, untuk maklumat lebih lanjut mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh Makmal Kebangsaan Forensik Digital NDFL, anda boleh menghubungi pihak Cyber Security Brunei melalui email, boleh juga email kepada contact@csb.gov.bn atau hubungi kami di talian 245 8002. Lagi sekali 245 8002, atau melayari laman sesawang rasmi Cyber Security Brunei di www.csb.gov.bn. Alhamdulillah. Itu dia terpapar di Kaca TV sebentar tadi, nombor yang boleh anda hubungi dan juga laman sesawang untuk bisa kita lebih faham antara fungsi dan juga peranan CSB Cyber Security Brunei. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Hazmi bin Haji Azman Nul Hadi, merupakan penganalisa
Forensik Digital memenuhi segmen Cyber Security Brunei Forensik Digital yang kita bicarakan pada hari ini. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Alhamdulillah.